Tekad perpaduan penuhi harapan. Terima kasih Yang Berhormat Hanayo. Ya, sekarang ini kita nak mulakan segmen kita yang pertama dengan topik yang dibawa adalah teater lahirkan pelakon berkualiti. Jadi ayuh kita lalukan kedatangan tamu, dua orang tamu istimewa kita pada malam ini. Ya, yang pertama di sebelah kanan saya adalah Encik Rosnan Abdul Rahman, iaitu pengarah bahagian pengembangan seni budaya Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara. Dan juga di sebelahnya adalah Encik Samsudin Merli, iaitu pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Terengganu. Assalamualaikum kedua-duanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih sudi bersama dengan kami pada malam ni, Encik Rosnan dan Encik Sam nama. Ya. Kalau boleh panggilan mesranya Encik Sam ya. Baik Encik Rosnan, kita nak terus menjawab topik kita pada malam ini. Benarkah teater ini mampu melahirkan pelakon yang berkualiti? Respon Encik Rosnan. Okey. Bila kita bercakap tentang teater ini, tentulah sinonimnya ya. Bila kita bercakap tentang lakonan secara langsung di pentas, menampilkan pelakon secara dalam, kalau monodrama tu dia berlakon seorang. Kalau teater realism atau teater biasanya dia ada ceritanya dan membawa naskah-naskah skrip tertentu. Jadi pelakon itu melakonkan watak-watak, dengkut watak yang diberi, menghayati watak tersebut berdasarkan naskah atau teks yang telah dibawa. Jadi dalam konteks kita bercakap, tajuk hari ini adalah teater lahirkan pelakon yang berkualiti. So bila kita bercakap pasal pelakon berkualiti, pelakon teater, jadi ramai menganggap bahawa pelakon teater yang lahir daripada berlakon teater, bila dia pergi ke berlakon dalam drama TV, filem, dia akan menjadi seorang pelakon yang method, pelakon yang membawa wataknya dengan penuh, ada jiwa, ada rasa. Ya, senang. Contohnya siapa? Beto Kushairi, Azhan Rani, lagi Pekin. Lepas tu kita ada orang lama, Datuk Ahmad Tarmimi, Datuk Fauzian Nawi, Datuk Fauzian Nawi juga berasal Datuk Rahim Razali, Eli Suryati. Ya, tapi mereka ini melalui proses-proses tertentu untuk melahirkan, menjadikan mereka itu kualiti. Prosesnya di mana berlakon teater ini kita tengok end product, kita tengok persembahan. Penonton datang pergi tengok show, tengok persembahan di Istana Beraya ataupun di Betik ataupun di mana-mana panggung, di KL Pack, PJ Pack dan sebagainya. Kita tengok cerita yang telah berlaku, satu cerita penuh. Tapi proses untuk membentuk atau menghasilkan satu karya yang siap itu mengambil proses yang lama. Mereka perlu melalui sesi latihan, sesi disiplin pentas, disiplin ataupun latihan sebagai pelakon. Maksudnya di sini, sebelum mereka melangkah ke pentas, mereka ada satu sesi latihan yang panjang. Yang latihan panjang itu membawa selama 1 bulan ataupun 3 bulan. Paling cantik untuk sebuah teater ataupun yang terbaik untuk melahirkan karya yang sebuah pementasan yang berkualiti, mengambil masa latihan selama 3 bulan. At least, lama. Jadi, bila kita bercakap kualiti, persediaan itu juga perlu mengambil masa yang lama sebab nak menjadikan kualiti tersebut. Berlakon teater secara live, kalau ada kesilapan, tidak boleh nak delete, nak erase. Betulkan scene yang salah. Betulkan. Tetapi bila berlakon teater secara live ini, silap atau tak silap, pelakon itu perlu bersedia untuk how dia nak solve the problem. Apa berlaku silapan teknikal ke, dia punya rakan lakonnya itu stuck ataupun terlupa dialog dan sebagainya. Itu perlukan latihan improvisasi, latihan olah tubuh. Latihan olah tubuh. Makna gerak badan dia, olah tubuh tu exercise fizikal dia. Kena guling-guling, rolling, olah suara. Bagaimana lontaran suara dia. Lontaran suara. Pelakon teater yang baik adalah mereka yang berlakon dan mempunyai lontaran suara yang betul. Tidak menjerit. Tapi dia ada teknik-teknik lontaran suaranya. Begitu juga kita tengok pelakon teater yang baik, berkualiti, mereka dapat menghayati teks watak tersebut, watak dan perwatakan itu bagaimana dari sebuah naskah dalam bentuk tulisan novel ataupun teks dipindahkan menjadi
sebuah teater. Allah, cantiknya penerangan. Ui, ingat ke penerangan ringkas ya, rupanya bagi penerangan yang detail. Sebab apa, kenapa respon daripada Encik Roslan mengatakan bahawa artis daripada teater ni dapat lahirkan artis yang berkualiti. Dan bila dengar tadi latihan dia 3 bulan. Kalau dah 3 bulan tu melibatkan disiplin. Sebab itulah kita tengok pelakon teater ini pelakon yang disiplin. Contohnya pelakon tadi kita cakap ada Ahmad Tamimi, Fauzanawi, kita ada Namron. Kita ada satu lagi kita ada Nak Zainal. Itu adalah pelajar teater. Sherry Al-Haddad. Itu juga pelajar teater dari Aswara. So mereka ini dilatih dengan disiplin. Jadi bila tengok dalam konteks pembelajaran, pendidikan, teater yang berkualiti, pelakon teater sebelum melalui praktis teater juga, kalau kita latih teater ini kepada pelajar, dia dapat meningkatkan keyakinan diri pelajar tersebut apabila berhadapan dengan publik. Itu dia penerangan ataupun respon daripada Encik Roslan. Kalau dengar Encik Roslan, baru ni pembukaan Encik Roslan. Ya, betul. Ui, kalau masa kita di 2 jam ni memang boleh bagi Encik Roslan. Lepas tu lagi setengah jam bagi dengan Encik Sam. Tapi Encik Sam, kita nak dapat sentuhan daripada Encik Sam sendiri. Bagaimana Encik Sam respon mengenai teater dan juga kelahiran artis yang berkualiti? Okey, terima kasih ya Saudara Hazri. Saya melihat bagaimana proses teater itu terjadi, iaitu untuk menjadi seorang pelakon yang berkualiti, pelakon yang hebat. Sebenarnya teater inilah yang melahirkan manusia yang madani, manusia yang mempunyai kesedaran diri. Untuk sampai ke tahap tersebut, mereka memerlukan satu tempoh yang panjang. Mereka perlu berilmu, mereka perlu belajar tentang kesabaran, mereka perlu belajar tentang menghormati, mereka perlu belajar tentang disiplin pengurusan masa, mereka perlu belajar tentang sedar diri, sedar ruang, dan mereka perlu merasakan nilai-nilai kasih sayang antara mereka dan toleransi antara mereka. Jadi bila digabungkan unsur-unsur tersebut, maka mereka akan faham bahawa teater ini bukan satu benda yang bersifat individu. Dia mesti bersifat satu tim produksi. Semua orang mesti alert dan mesti menyedari tentang situasi di sekeliling mereka. Sama ada di segi rakan-rakan pelakon-pelakon yang lain ataupun di segi ruang kita nak bergerak dan sebagainya. Dia ada 12 ruang yang kita perlu tahu untuk kita bergerak dan sebagainya. Dan kita perlu melihat juga kepada bagaimana untuk menyokong menjadikan teater itu menjadi lebih menarik kepada penonton-penonton. Sebab itu kita masukkan unsur sinematografi, bagaimana dari segi pakaiannya, bagaimana dari segi percayaannya. Dan kita juga perlu, bila kita melihat kepada skrip, perlu memahami apa itu yang ingin disampaikan di dalam skrip tersebut. Apakah pengajaran-pengajarannya, apakah plotnya dan apa subplotnya yang akan disampaikan. Dan daripada situ kita akan lihat bahawa teater itu menjadi berkembang dan hidup. Dia tidak menjadi jumut di situ. Dan oleh sebab itu rakan-rakan yang berlakon teater hendaklah saling membantu antara mereka supaya antara mereka tidak terlalai daripada apa yang perlu mereka lakonkan. Dan sebab itu juga di dalam teater dia ada 2 perkara yang kita perlu lihat, iaitu watak dan pewatakan. Apabila kita memperkatakan tentang watak, kita melihat siapa diri kita. Okey, dan apabila kita memperkatakan tentang perwatakan, apa yang perlu kita lakukan, kita tonjolkan, kita tampilkan supaya kita menjadi seperti yang kehendaki di dalam watak tersebut. Dan ia akan berkait pula dengan situasi latarnya. Latarnya di mana keadaan itu berlaku, masa bila keadaan itu berlaku, di zaman manakah keadaan itu berlaku supaya dia selari dengan teater yang ingin kita pentaskan. Dan hasilnya ialah kepuasan penonton. Penonton yang akan merasakan bahawa itu adalah
teater yang paling berkualiti ataupun tidak. Memenuhi segala aspek ya. Betul. Bila aspek kita kaitkan pula dengan elemen. Cik Betul. Rosnan saya suka kalau ada elemen dalam teater ni, ada elemen yang guna pakai. Tapi saya masih lagi kurang arif nak tahu penjelasan dia, apakah jenis elemen je dan juga diguna pakai untuk teater non sakti. Kalau boleh penjelasan daripada dalam teater non sakti. Bila kita bercakap teater, dia genre teater ada banyak genre ya. Dia ada teater moden dan juga teater tradisional. Teater non sakti adalah teater tradisional. Ya, itu dah dua. So kriteria yang ada dalam pelakon yang berlakon dalam teater non sakti, teater tradisional tidak sama dalam teater moden. Sebab teater moden tidak semestinya memerlukan pelakon itu boleh menyanyi, boleh menari dan juga boleh berlakon dengan baik. Tetapi dalam teater tradisional seperti non sakti memerlukan mereka boleh menyanyi, menari dan berlakon secara live. Itu yang satu cabaran yang lebih hebat sikit kalau berlakon dalam teater tradisional, sama ada teater non sakti ataupun teater tradisional yang lain. Dia punya cabaran tu lain berdasarkan genre-genre teater tersebut. Itu antara yang penting, itu yang saya rasa. Dan pelakon teater tradisional ni perlu memahami juga teks atau memahami dialek yang digunakan dan dalam yang dipersembahkan. So dalam teater non sakti yang kita akan pentaskan ini, perlu juga melihat kepada pelakon itu memahami apa yang dilakonkan. Ya, kerana dia sebuah teater tradisional yang memerlukan pemahaman dari segi teksnya, maksud lagu-lagunya dan jalan ceritanya, plot ceritanya. Itu yang penting dalam pelakon kita. Okey, Encik Rosnan. Saya baru tahu ya, rupanya moden dan juga tradisional. Saya ingat ke moden dan juga musikal. Tapi yang musikal kalau moden, kalau teater moden, dalam teater moden ada tiga dan pecahan. Itu teater realism, teater absurd dan teater non-realism dan juga teater musikal. Teater musikal itu yang memerlukan pelakon itu boleh menyanyi. Ada teater, pelakon teater yang tak boleh menyanyi tapi boleh berlakon. Jadi mungkin dia tidak sesuai untuk berlakon teater musikal. Kalau kita tengok dalam teater-teater sekarang ni dah semua berlomba-lomba untuk membuat teater musikal. Jadi pelakon-pelakonnya lebih boleh menyanyi dengan muzik secara live dan juga boleh berlakon dan juga boleh bergerak menari juga. Tetapi dalam konteks yang teater non sakti ini memerlukan aktor tersebut memahami ceritanya, memahami setiap dialek dalam konteks dialek Terengganu. Begitu juga memahami tentang gaya lakonan stylized. Dia panggil style acting. Lakonan yang penuh ada gaya dan intonasi suaranya berbeza. Nak jadi pelakon teater ni kena versatil. Kalau orang bahasa Inggerisnya versatile kan? Kena versatil. Betul. Kena betul-betul yang berbakat. Boleh menyanyi. Kalau yang tak boleh nak menyanyi tu ada teater moden. Kalau mana yang boleh menyanyi, boleh menari pula, teater tradisional. Maksudnya teater tradisional mencabar. Adalah masing-masingnya ada cabaran dia. Mesti. Memang mencabar sebab jarang-jarang kalau dalam teater tradisional, teater non sakti ini satu kesenian tradisional dari negeri Terengganu, dari daerah Dungun, yang hampir pupus, dan melalui program perantisan kita buat program perantisan untuk melahirkan pelapis untuk menjadi penerus kepada kesenian yang dipanggil Sabah non sakti. Dan ada mereka dibimbing oleh Cik Puan Wan Nur Saidi ataupun kita panggil Mak Zah. Mak tu Mak Zah lah. Mak Zah dia panggil Mak Zah lah, maksudnya Mak Zah. Mak Zah ini membimbing pelapis-pelapis muda yang daripada artis budaya ataupun kumpulan kesenian JKKN dan juga NGO seni budaya di negeri Terengganu, supaya kesenian tradisional ini hidup di tempat asalnya dan juga dimainkan oleh masyarakat di negeri Terengganu. Allah, cantik sekali. Dan juga inilah alat yang akan diguna pakai untuk persembahan teater tu nanti ya. Apa nama alatnya? Encik Sam. Boleh kongsikan? Kita namakan sebagai anak umbang. Sebagai anak umbang ya. Anak umbang. Anak umbang. Dia dibuat daripada buluh muda. Jadi dipanggil anak.
Umbang tu mana muda. Muda dan cantik. muda. Dia ada dua Tali dia. Dia akan mengeluarkan bunyi yang apabila kita gesek di atas, di tengah, di bawah, nadanya berlainan. Encik Sam tunjuklah. Encik Sam Saya ada. tak berapa Boleh? nak pandai. Tak berapa nak pandai. Tapi kita kalau tahu lah nak ada hasil keluarkan dia. bunyi dia boleh lah kot. Kan nak tahu je dengan bunyi dia je kan. Tekankan dia punya ni. Cik Sam. Oh, ketatkan dua tali Dia Cik Nam boleh kot. Cik Nam boleh kot. Dia Okey, kena Cik tekan, Ros senang juga, dia kena eh. tegakkan yang ni. Ni. Macam tu. So dia Gesek lah, dekat gesek lah bunyi. Dia ada mainkan jari. Dia ada melodi dia. Ada melodi dia. Boleh saya terangkan sikit ke tentang perkara ni. Sebenarnya kita melihat bahawa teater Sabah ni bagaimana kebijaksanaan penulis skripnya yang membuat kajian penyelidikan. Dengan peralatan muzik ni. Sabah ni sebenarnya perbomohan pengubatan tradisional pada zaman-zaman dahulu. Dia bermula pada tahun 1700 tahun yang dulu. Okey. Dan Muazzah ni ialah generasi yang ketujuh. Generasi ketujuh. Jadi dia diturunkan secara generasi. Dia dulu Sabah ni ialah bagaimana mengubat penyakit. Dan pada zaman dahulu tu zaman peralihan antara Hindu Islam, orang Melayu sosial budayanya ialah mempercayai unsur-unsur mistik. So apa ni dewa-dewa. Dewa-dewa Dewa-dewa. So dewa-dewa tu perlu diseru. Diseru dan bila diseru dia akan turun. Dan yang nampaknya ialah bomoh tu tadi. Di dalam Sabah ni dipanggil peduang. 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 Dalam logat dulunya peduang lah. Dan supaya dia turun, dewa-dewa ni turun dan dewa-dewa ni dia yang mengubat pesakit tadi. Maka dia akan menyanyi dengan lagu yang menarik, yang indah bahasanya, supaya menarik hati untuk turun ke Dewa bumi. tu turun untuk mengubati. Yang mengubati. Dan satu kelebihan yang ada pada anak umban dan juga Sabah ni juga ialah pembentukan sosio budaya masyarakat Melayu pada masa itu ialah untuk mengerat kesilaturahim di dalam masyarakat. Apabila seseorang itu sakit, peduang atau bomoh ni akan mengubat pesakit tersebut dan seluruh keluarga akan hadir sama. Kena berkumpul seluruh keluarga. Berkumpul untuk melihat bagaimana proses pengubatan tersebut. Sama juga dengan Cik Nan yang kita, Mai Puteri kalau di Kelantan. Di Kelantan Mai Konsep dia Puteri. lebih kurang. Ya. Tetapi dalam konteks seni persembahan ini, kita tidak membuat perbomohan lah. Jadi kita pindahkan unsur-unsur ritual tersebut dalam bentuk teater. Betul. Janganlah nanti orang Syirik ingat pula, syirik betul. pula. Buat JKKN ni pemujaan. buat perkara syirik. Tidak ya. Kita Yang dulu. improviskan asalnya dalam bentuk perbomohan tapi telah ditukar dalam konteks persembahan teater. Betul. So dalam bila konteks persembahan teater tidak wujudlah perbomohan tersebut. Jadi kita lakonkan watak-wataknya dan elemen-elemen tersebut diadakan dalam pembuka cerita kepada teater Nong Sakti. Teater Nong Sakti. Itulah kita. Sentuhan yang terakhir ni adalah kita warumakan kepada penonton untuk sertai Sabah Nong Sakti pementasan ni. Macam mana dapatkan maklumat dia dan juga macam mana dari segi pembeliannya. Di manakah? Boleh kongsikan Encik Sam? So kalau saya menyerulah kepada semua masyarakat kita di Malaysia tanpa mengira kaum untuk hadir beramai-ramai pada 4 dan 5 hari bulan Ogos ini. Dan kalau inginkan maklumat lanjut boleh berhubung dengan FB kita di My Seni Budaya ataupun di FB kita di JKKN Terengganu. Dan dan boleh berhubung juga dengan saya lah untuk maklumat lanjut di 019 966-6563. Oh, special. Special kan? Bagi berkongsi kan? Berkongsi. Ataupun boleh juga layari laman sesawang JKKN www.jkkn.gov.my untuk dapatkan maklumat lanjut berkaitan dengan persembahan teater Nong Sakti. Yang pasti saya nak wawarkan kena datang tengok. Kena datang tengok apa itu teater tradisional Nong Sakti. Kalau tak kenal maka tak cinta.
Ya, itu yang pentingnya. Kalau kita tak sokong, seni warisan kita siapa lagi? Ya betul Kalau kepada penonton. boleh saya tambah sikit elemen-elemen yang ada di dalam tambah sikit, teater ni. Kalau kita nak pergi ke Terengganu, kita akan mengambil masa yang lama, kemungkinan benda tu tidak berketepatan dengan masa. Datanglah ke Matic, Jalan Ampang untuk kita tengok rangkuman Rodat, iaitu kesenian lagu-lagu Terengganu. Kita ada tarian Ulit Mayang yang identiti ni popular di Terengganu. Dan kita ada juga lagu-lagu rakyat Terengganu yang di dalam anak umbang tersebut yang di bawah partisan kita Cik Nan. Jadi kita rangkumkan ketiga-tiga ni secara muzik, secara live dan kita gabungkan dengan lakon, dia menjadi satu teater yang komplit lah. Ya, lengkap komplit. cukup rasanya. Baik. Terima kasih banyak Encik Sam dan juga Encik Rosnan sudi bersama kami untuk Sabah Malam Malaysia. Kalau masa panjang mesti banyak lagi kita nak bercerita ni. Kan perkongsian daripada Encik Sam dan juga Encik Rosnan kita banyak sekali. Yang penting anda semua penonton kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini dalam Selamat Malam Malaysia. Jangan pecah mata lagi.